wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, rakan-rakan dan para hadirin. Nama saya Nurkisha Kristina binti Abdullah Syarifuddin. Umur saya 8 tahun. Hari ini Kisha ingin menyampaikan sebuah kisah, yaitu kisah Raja Namrud. Hijau kilauan permata zamrud terselit di jari jadi tatapan. Dengarkan kisah keangkuhan Raja Namrud, jadikan iktibar panduan kehidupan. Kawan-kawan, Raja Namrud ialah pemerintah kerajaan Babylon. Dia seorang yang gagah, namun tidak beriman kepada Allah dan mengiktiraf dirinya sebagai Tuhan. Di saat penduduk Babylon tenggelam dalam kesyirikan, Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk menyeru kembali kaumnya mentauhidkan Allah. Pada suatu hari, berlakulah perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. "Hanya Tuhanku yang memberi dan mengambil sebelum nyawa," tegas Nabi Ibrahim. Namrud menjawab dengan sombong, "Aku juga boleh membunuh manusia dan menghidupkan. Tapi, bolehkah kami menjadikan matahari terbit dari timur?" balas Nabi Ibrahim. Mendengarkan itu, Namrud terdiam kerana dia tahu tiada manusia yang berkuasa seperti itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 258 ada dinyatakan, maksudnya, tidakkah engkau memikirkan tentang orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim dengan sombongnya mengenai Tuhannya? Begitulah Raja Namrud yang sesat malah menyesatkan orang lain. Pada masa kini juga terdapat ajaran sesat yang cuma memasangkan akidah orang Islam seperti ajaran Syiah dan Tuhan Harun. Ingatlah rakan-rakan, menyekutukan Allah merupakan dosa besar. Kawan-kawan, pada suatu malam, penduduk kota Babylon keluar beramai-ramai untuk merayakan hari raya bagi Tuhan mereka. Inilah peluangku untuk mengajar kaumku bahawa berhala bukannya Tuhan, nekat Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala. Ketak, ketak, ketak. Tinggallah sebuah berhala yang paling besar. Lalu kapak yang digunakannya digantungkan pada leher patung besar tersebut. Hal ini diceritakan dalam surah Al-Anbiya ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Sadaqallahul azim. Maksudnya, lalu dia memecahkan semua berhala kecuali berhala mereka yang besar, supaya mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Sikap keberanian Nabi Ibrahim perlu diamalkan di dalam kehidupan kita. Apatah lagi di era globalisasi ini, menuntut agar kita sentiasa bersedia untuk menghadapi anasir-anasir yang ingin menghancurkan Islam. Contohnya, pergerakan Zionis yang diasaskan oleh Israel. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita disarankan agar menggunakan fikiran yang waras untuk membezakan kebaikan dan keburukan. Kawan-kawan, suasana menjadi semakin genting. Nabi Ibrahim ditangkap penuh zalim, dipersalahkan memusnahkan berhala. Raja Namrud berang penuh kemarahan. Kamu tahu bahawa patung itu tidak boleh berjalan atau berbuat apa-apa, kata Raja Namrud. Jadi kalau begitu, kenapa kamu menyembahnya? Balas Nabi Ibrahim. Raja Namrud menjadi sangat marah, lalu menjatuhkan hukuman dibakar hidup-hidup kepada Nabi Ibrahim di kawasan lapang. Namun, Allah telah menyelamatkan Nabi Ibrahim tanpa dimakan oleh api. Bahkan, dia boleh berjalan ke sana sini dalam api tersebut. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Selamat, selamat Nabi, selamat, selamat, selamat.
selamat. Selamat, selamat Nabi, selamat, selamat, selamat Nabi, selamat. Tuhan sayang Nabi, selamat. Tuhan sayang Nabi, selamat. Sejuk api, selamat, selamat Nabi, selamat. Masihkah rakan-rakan ingat ketika tsunami melanda di Indonesia beberapa tahun lalu? Terdapat beberapa kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah. Contohnya, masjid di Palu tidak terjejas walaupun dilanda tsunami. Masya Allah. Ingatlah rakan-rakan, kita hendaklah percaya bahawa setiap Nabi dikurniakan mukjizat dan orang seperti Nabi akan dibantu oleh Allah. Kawan-kawan, Raja Namrud mencabar Nabi Ibrahim dengan angkuh. Sekiranya Tuhanmu mempunyai malaikat, maka hantarlah kepada aku. Mari kita berperang. Hahaha, katanya kepada Nabi Ibrahim. Justru itu, Nabi Ibrahim memohon bantuan Allah. Tentera Raja Namrud ketakutan apabila ruang angkasa berubah menjadi gelap kerana dipenuhi dengan jutaan nyamuk. Akhirnya, mereka mati akibat digigit oleh nyamuk-nyamuk tersebut. Namun, Allah memberi masa 3 hari kepada Raja Namrud untuk bertaubat dengan menangguhkan kematiannya. Tapi, ruang itu sia-sia sahaja kerana dia enggan bertaubat. Lantas Allah memerintahkan seekor nyamuk masuk melalui lubang hidung Raja Namrud dan memakan otaknya. Matilah Raja Namrud di seekor nyamuk. Firman Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 31. Maksudnya, dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dia sahaja. Masya Allah, memang benarlah Allah itu maha berkuasa. Dengan hanya seekor nyamuk yang kecil dapat menewaskan Raja Namrud yang gagah perkasa. Begitu juga pada masa kini, wabak denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes telah meragut banyak nyawa. Jelaslah, setiap ciptaan Allah mempunyai kelebihan tersendiri. Oleh itu, kita tidak boleh sombong dengan kelebihan yang dianugerahkan kepada kita. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim menentang Raja Namrud. Wahai rakan dan juga taulan, Raja Namrud bukan ikutan, zalim dan sombong kepada Tuhan, dimurkai Tuhan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.